Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini usia kita masih lagi ada, masih lagi dapat kita melakukan aktiviti harian kita. Di samping masa yang sama dapat kita himpun sebanyak-banyaknya amal ibadat dan juga amal kebajikan, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda lain, lillahi taala. Mudah-mudahan ianya menjadi sebaik-baik bekal kepada kita saat kita berada dalam kubur nanti, berada di negeri akhirat nanti. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kita berkaitan dengan kitab keutamaan dan kelebihan mengingati mati. Keutamaan dan kelebihan mengingati mati. Alhamdulillah pagi ini kita membicarakan tajuk insya-Allah berkaitan dengan alam barzakh. Alam barzakh, yakni alam kubur. Yang merupakan sebahagian daripada alam akhirat ataupun negeri akhirat. Alam akhirat, negeri akhirat sebutir tu dia ada pecahan-pecahan dalam dia. Dia hak tu perlu kita faham. Sebagaimana dunia ni, dunia sebutir ni dia ada dia ada pecahan dia ada pecahan-pecahan kehidupan di sana. Dia ada alam kita hidup sebagai baby, sebagai budak-budak, sebagai orang besar, sebagai orang tua, masa bini seorang, masa anak seorang, dan masa cucu 18. Kaedah ni alam ni tak serupa belaka. Masa ni tak serupa. Masa kita hidup sebagai budak lagu lain, masa kita hidup sebagai tuk orang lagu lain. Begitu juga yang dinyatakan dengan alam akhirat. Alam akhirat sebutir tu dia ada pecahan-pecahan dia. Dia bermula dengan mati kita, bermula dengan sakaratul maut. Kemudian mari pula alam kedua yang menakutkan, namanya alam kubur. Yang ketiganya alam kiamat dan juga kebangkitan. Yang keempatnya alam kita berada di padang mahsyar. Yang kelimanya alam syafaat, bahagia berlagu cari pertolongan. Ni serupa ni tak serupa, ni semua ni tak serupa. Cara hidup di lagu mana tak tahu. Tapi yang jelasnya apa yang menanti kita di negeri akhirat ni benda payah belaka. Benda yang payah, yang susah belaka. Dia kau susah. Sebab kita ada dunia ni ya. Masa budak-budak senang, makan pun orang suap, bergerak pun orang basuh. Senang kita masa budak. Tapi dah kau besar, jadi kau susah. Mu kena kerja sendiri, mu kena cari makan sendiri. Mu kena duduk lain, tak duduk dengan orang tua dah. Dah kau besar. Lepas tu ada pula tanggungan, kau payah lagi. Maka persediaan mental dan fizikal kita perlu ada untuk kita berdepan dengan negeri akhirat yang menjanjikan 1001 kepayahan. Payahnya akhirat ini bermula dengan mati. Mati bukan benda gurau, payah. Nak mati ni nak habis homo. Payah belonjo terik, dok berdiri habis bulu homo. Sakit juga ya Allah. Sakit raja kepada segala sakit dia panggil. Mati-mati ni sakaratul maut adalah raja kepada segala sakit. Kita sakit gigi, ujung kuku pun tak layak. Sakit patah kaki, sakit gigi, sakit mata. Sakit ni dia tidak melumpuhkan tubuh kita. Maknanya sakit gigi tapi kaki boleh jalan mana-mana. Sakit gaut tapi mata boleh tengok TV drama Korea. Sakit perut, kau sakit ke apa kau, makan boleh. Tapi ada satu sakit yang melumpuhkan semua fungsi tubuh. Dia sakit tu tak boleh buat gapo dah. Hatta nak gerak jari seputung pun tak boleh. Nak kelip mata pun sakit. Namanya sakaratul maut. Sakit nak mati. Jumpa kita ni belakang. Lepas pada orang kita dah. Yang hidup sedap sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang menanti kita di akhirat ni benda yang payah belaka. Nak mati pun payah. Payah pula di alam kubur. Berdepan seorang-seorang dengan muka nakirnya.
Ni muka nakir bukan jenis lembut. Dah, dia tak mari tanya, "Assalamualaikum Ustaz, YB ke apa?" Dah, yang mari jekoh lalu. Memang Allah Ta'ala ciptakan lagu tu perangai dia. Yang mari jekoh, tak kira lah kita ni Muslim ke, beriman ke, ataupun sebaliknya. Mari-mari marah buka tepik dalam kubur soda kita. Kita duduk atas dunia, anak tepik pun suruh tak sedap. Marah kita. Tapi dalam kubur dia tepik dengan gepanya Allah Rabbi. Jumpa kita esok. Soal jawab kubur ni semua orang akan berdepan. Cumanya orang beriman dia boleh jawab so belakang. Tapi kita hak jenis ayam bulu balik ni lagu mana tuan-tuan sekalian. Benda akhirat ni benda tak nampak. Syurga neraka nampak tak nampak. Dosa pahala nampak tak nampak. Alam kubur nampak, alam mahsyar nampak tak nampak belakang. Ianya melibatkan keyakinan kita ni. Yakin kita ni. Dan kita yakin daripada keyakinan inilah membuahkan menterjemahkan perilaku kita. Mu yakin beres, mu tak yakin tak apa, nanti rasa. Tak lama kita ni 60-70 ya. Kita bukan umat zaman dulu 1000 tahun, 500 tahun lama. Kita ni kat 60, 70, 40 mati pun ada. Alah, tak ada puas hidup atas dunia. Katanya pengarang kitab, alam barzakh, yakni alam kubur ni, adalah alam yang membatasi antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dia kata hidup di dunia dan hidup di akhirat. Akhirat ni kita hidup bukan mati. Tapi mati sebenarnya keadaan fizikal tubuh kita. Maknanya hancur, lebur, kurang makan kaulat, jadi baja, jadi tanah, belaka itulah mati sebenarnya. Tapi kita hidup ni dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Sebagaimana kita hidup dalam perut mak. Dalam perut mak mula kita hidup, bukan kita mati. Dalam perut mak ni, dalam perut orang tina ni, subhanallah, Allah Ta'ala boleh letak manusia. Kau besar. Kita hidup sana. Tapi kehidupan kita sana tak serupa dengan kita hidup atas dunia. Nak suruh faham alam barzakh ni lagu mana. Kita hidup dalam perut mak, kita makan ikut tali pusat, nyawa ikut tali pusat, duduk dalam air sok. Kehidupan yang berbeza sekali. Nak dibandingkan dengan hidup atas dunia. Maha suci Allah, maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang peliknya, ada kehidupan di alam akhirat sana. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Kuasa dia berlaku. Hidupnya kita di alam barzakh ini dalam hidup yang sebenar. Cumanya juzuknya, caranya lagu lain. Tubuh badan hancur lebur dah. Tapi kita tetap hidup. Tubuh badan ni tuan-tuan sekalian, umpamanya kelosong lah. Kalau orang beli nasi belau kelosong, bekah ni suatu masa akan binasa. Orang nak ke apa? Orang tak suka bekah, orang tak suka kelosong. Orang nak ke benda dalam tu, acar ke, ikan air ke, nasi kabu ke, hot dalam tu orang nak makan. Yang keduanya, kita nak faham alam barzakh ni lagu mana. Mudah je. Iaitu sebagaimana kita mimpi. Kita mimpi, kita ngigah. Ngigah ni orang panggil mainan tidur. Kita ngigah ni, kita di alam mimpi tu siapa dia? Kita juga. Pahala terlebih tidur tu siapa dia? Kita juga. Tapi alam yang lain, nama dia alam mimpi dia panggil. Pergi Kuala Lumpur lah, pergi terjun sungai lah, basuh habis jeruk. Basuh tu bahaya. Takut-takut sedap-sedap jeruk atas kaki. Kalau ngigau kata kecing sini lah, tak apa, kecing sini lah, ataupun mandi sini lah, tak apa. Bahaya tu. Firasat dia bahaya. Sebab dia, sebab kita nak kecing doa, beru kecing habis dengan lembek-lembek ke apa. Ada salah kan. Jadi kita ngigau ni dengan kehidupan kita sebenarnya dia berbeza. Alam yang berbeza. Begitulah dinyatakan sebagai alam barzakh. Dia ada tabir yang membatasi hidup di dunia dan hidup di akhirat. Supaya tabir ni, tabir ni.
Di sana tabir tu ada kehidupan, ada retina. Lain ni ada kejahatan. Nak tengok tak boleh, tak nampak. Kena singkapkan tabir. Selok tabir baru nampak. Jadi sebelum mengalami hidup di akhirat yang serba kekal abadi, seseorang itu perlu menjalani hidup di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh cukup memayahkan. Sebagaimana kita hidup dalam perut mak, payah. Rokok gitu ni, nak belanja terik pun payah, tak boleh. Kadang-kadang tendang perut mak. Payah. Tapi payah tak apalah sebab kita kecil lagi masa tu. Tapi ini berbeza. Kita mari dah ke dunia, kita kenal dah harta, boleh belanja terik, boleh berjalan, boleh beronggar, boleh saing, boleh kau-kau ni. Tiba-tiba masuk tempat sepik pula. Dia berasa lagu lain. Sebab kita dah biasa dengan tempat luah ke apa, masuk tempat sepik pula, kita rasa azab dia, susah dia. Tapi kalau kita mari tempat sepik dah, pergi tempat sepik pula, tak apa. Ni, supaya orang minum rumah. Nak duduk rumah sewa hak sepik. Sepik rumah sewa ni tak tahan banjir semua. Mindah cari-cari jumpa rumah sewa hak sepik juga. Tak apa, dia boleh terima. Kalau luas sikit pun dia suka dah. Ni. Tapi kalau orang hak tak biasa tuan-tuan sekalian, mari tempat rumah hak sadah. Nak beronggar kata, beronggar kat ni. Tiba-tiba duduk rumah kecil. Ni, nak letak barang pun tak pandai. Masalah belakang. Begitu juga hidup kita di alam barzakh nanti. Cuba ngoyak kata sebentar ni. Ngoyak gini boleh pahala. Kalau duk ngoyak ke pitih, ngoyak ke gawe lama sampai gitu boleh dosa. Ni, ngoyak kata pagi ni, lagu mana aku dalam kubur esok terbujuk kaku seorang diri. Tak ada saing, tak ada anak-anak, tak ada harta, tak ada pitih, tak ada belakang. Ngadak dalam kubur seorang-seorang, ngadak kiblat, jumpa dengan Allah Ta'ala. Tak suruh gerung kau tak suruh takut kau. Sebab tu ubat yang paling berkesan kepada hati kita, yang agah, yang payah nak amal ibadat, yang betul dengan orang ni, yang ego dengan orang ni, ubat dia paling mujarab kepada dia. Pergi tengok kubur, pergi tengok kubur, pergi tengok orang mati, pergi tengok orang semayang mayat kau gapo kau, pergi tengok mayat. Ni ubat yang paling mujarab. Siapa-siapa tak dengar kata dia ni serah culah semayang pegapo jayalah mana, maka itulah ubat dia. Hamba tengok orang hamba ni sepupu kau apa, dia ramai muda mula nakab dak. Tapi lah ni jadi orang lah. Nak cerita sampai dulu nakab dia ni game derak gapo ni, balah gocoh dengan tu. Dia ambil bersikap orang yang pinjam, tapi dia kejual kat orang. Sampai dulu nak kan ni ayah ngamuk ni penimpal dah, tak ngepek, tak marah. Jenis babi dia ni. Ni. Maka suatu masa ayah dia ni ngepek marah, dia curi kepada dia tau, tak ingat dah. Ni, rumah dekat dengan rumah kita, tahu lah ceritanya. Geger sama, dia anak sulung. Ni. Suatu masa ayah dia ni ngamuk. Ngamuk ni pegang dia ni betul kat rumah hamba tu, terdekat sangat juga. Dia jauh sikit lah. Ada kubur kapung lah. Kat tepi kubur tu ada pokok terajang. Ayah dia hamba pergi letak situ, ikat dengan tali lembu. Belik ikat dengan tali lembu. Tinggal daripada ngorek sampai ke pukul 12 malam. Tepik melolong pergi lah jadi. Sampai ke Demir dah 3 hari. Mak dengan ayah ni sayang. Mak dengan ayah balas pula. Nak mampu anak orang ni. Sayang. Tapi nak didik. Kita ambil atas kubur. Atas kubur, tepi kubur. Pukul 12 baru pergi ambil. Ni. Alhamdulillah. Lepas pada tu kena selalu. Demih 2-3 hari tu. Jadi lain dah. Ni. Kenapa dia tengok kubur ni? Ubat yang paling mujarab. Kita lah ni kalau ada anak-anak buah anak tamak tu kubur. Tapi tak ada dua lekok, orang ribut polis lalu dah. Lah ni bahaya lah ni. Piak anak pun tak boleh lah ni. Belik dunia lah ni. Jadi mempercayai tentang adanya alam ini, yakni alam kubur ini,
adalah salah satu daripada rukun iman. Kita tengok rukun iman nekara tu. No, ada tak percaya kepada beriman kepada alam kubur? Ada? Tak ada. Tapi yang adanya percaya kepada hari akhirat. Nak ayatnya alam kubur ni termasuk dalam akhirat belaka. Kena percaya. Kalau tak percaya tak sempurna iman. Kena percaya, kena yakin. Dan Allah Ta'ala telah hantar banyak tanda-tanda kepada kita bahawa alam kubur ni alam yang ada, yang jelas ada. Ni Allah Ta'ala banyak bagi alamat-alamat tanda-tanda. Yang pertamanya ada batu nisan. No, yang keduanya ada tanah perkuburan. Kalau batu nisan tak ada, tanah perkuburan tak ada, mungkin kita kata, mana kubur tak ada. Ataupun tak ada orang mati. Tapi dalam Quran jelas dua ayat orang mati. Mati. Tiba-tiba tak ada orang mati. No, tak ada seorang habuk orang mati. Mungkin kita boleh kata, benda ni jolok kau tak. Tapi benda ni ada sama. Pakuan mak ayah mati, adik-beradik mati, pak saudara mati, tok tua mati, jiran-jiran mati, lepas orang, lepas orang. No, orang mati pun ada sama kampung kita. Ada mati aksiden, ada mati dengan demam, ada mati dengan beranak, ada macam-macam jenis mati. 1001 sebab yang menyebabkan manusia itu boleh mati. No. Mati, lepas tu ada kubur pula. Dan kita juga ada tanda-tanda yang kita ni akan binasa, akan mati. Antaranya kita ni semakin tua. Ni antaranya rambut uban putih dah atas kepala. Pakai bulu tiuk beruban dah. No, kita pun selalu sakit, selalu demam. No, ke jantung lah, ke buah pinggang lah, ke darah tinggi lah. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda yang kita ni akan menyusuli mak dengan ayah kita pada dalam kubur. Tanda-tanda yang kita ni akan binasa juga. Pada manusia itu ada expiry date dia. Ni, ada tarikh luput dia. Tak siapa tarikh luput tak apa lagi nak terjun mana pun. Dia siapa tarikh luput kat nak guna. Ni. Jadi terlalu banyak dalil. Dalil yang terlalu banyak dalil yang membicarakan berkaitan dengan alam kubur. Keadaan sebenarnya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang telah pergi sana. Siapa dia? Mak ayah kita. Hanya mereka yang tahu bagaimana kehidupan dalam kubur yang sebenarnya. Tapi tengok tak boleh nak royak. Oh, ni payah ni. Payah benda lagu ni. Ni, Allah Taala tak boleh royak. Hatta mari ikut dalam mimpi pun tak boleh. Tak boleh. Allah Ta'ala tak izinkan. Tidak kata mari mayalah mak kena katuk dari kubur ni, tak ada. Ni Allah Ta'ala tak izinkan. Ni tengok suatu benda boleh jamuh, boleh rasa, tapi tak boleh royak ke orang. Kita seorang yang tahu. Alam kubur ni berbeza tuan-tuan. Walaupun ada orang satu liang, 4 orang mati, apa kasoli belakang kamu kubur besar. Tapi alamnya berbeza belakang. Hak ni lagu lain, hak ni lagu lain, hak ni lagu lain. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada bini kita. Bini kita pun tak tahu apa yang berlaku kepada kita dan sebaliknya. Dia alam yang lain-lain. Ni keadaan yang lain-lain. Apabila kita mati dan roh kita keluar daripada jasad, maka roh tersebut akan berada di alam barzakh. Ni cerita perjalanan roh. Perjalanan roh. Kita ni mati. Kalau kita ni orang beriman, apabila kita mati, apabila kita nak mati, sakaratul maut, ni datanglah malaikat maut Israel mencabut nyawa kita. Tapi Israel ni datang dengan sebaik-baik rupa. Sebaik-baik rupa, dengan rupa yang comel, dengan pakaian yang comel, dengan bau yang sedap. Kita tengok keadaan ni kita tahu lalu yang kita ni akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Ta'ala. Mati ni pengukur dia. Orang putih panggil benchmark. Mati-mati ni. Mati-mati ni pengukur. Kalau mati molek, lah depan ni molek belakang, insya-Allah. Tapi kalau mati ni dengan tak molek, su'ul khatimah, ya Rabbi, lah depan ni kau payah. Ni pasport mati ni.
Kalau pasport nak boleh kocok ni, dia mau tengok perhati pakar dia lebih, dia mau selokar ke apa, lah ke depan tu kau payah. Tapi kalau pasport pun tocok, medai ni kata, kap, jalan, tocok pun pasport. Besoknya dok, lah ke depan ni mudah. Mana kita ni orang ada nama lah. Mati ni. Jadi tuan-tuan sekalian, keadaan roh itu berdasarkan bagaimana amalan dia atas dunia. Saat malaikat maut mari ambil nyawa kita, sekiranya kita ni orang beriman, dia akan buat rupa sebagai manusia yang cukup tampan. Comel, bau sedap, baju pun baju putih comel. Dia mari set-set dia ramai. Malaikat maut ni ketua dia. Dia ada anak-anak buah dia ramai. Mari duduk cokoh kat kita, menyampaikan salam kepada kita. Assalamualaikum abang mak. Assalamualaikum abang no lain bukan abang no sini. Contohnya menyampaikan beralu kecek. Kita pun jawab salam. Kita pun kata gua janji pukul 9. Ni 9.30 lagi. Sombak raya jen. Contohnya tak sabarnya kita nak mati. Kenapa? Kerana kita orang beriman. Maka dibentangkan kepada kita bekah kau tapuai, kau lonjok kau daripada syurga untuk bubuh ruh kita. Dan datanglah bidadari sebagai mu'andah. Apabila keluarnya ruh tadi dihias sebagaimana pengantin baru. Hak tubuh muskara, hak tubuh boleh cubuh bedok gapo ni. Perumpamaannya lagu tu lah. Mereka layan dengan molek. Dibentangkan permaidani kepada kita, jalan straight menuju ke syurga. Maka keluarnya ruh kita tadi dengan semerbuk harum. Ni cerita orang beriman ni. Orang yang tak pakar kat sebalik tu lah. Keluarnya ruh tadi dengan semerbuk harum. Wang bau pakak malaikat hak mana ada tu pakak mengucap syukur kepada Allah Taala belaka. Syukur cara. Supaya kita cara orang mati hak molek. Orang mati molek kan? Nak basuh pun mudah. Nak kapan pun mudah, hukum kat jodoh selalu. Setengah orang 2-3-4 kali hukum tak kena lagi. Baru ni sekali hamba. Waktu turun dalam kubur tu nampak ukur dah. Orang kali kata ukur dah comel mayat dia ni. Tubuh dia ni. Turun kaki kena lipat sikit. Tak boleh lagu ni hamba kata. Tak ada mak. Korek kat bawah, korek nak suruh belunjuk sikit. Nak ayatnya payuh. Begitulah keadaannya. Maka roh tadi mula-mula keluar ni, roh ni akan berada di mana? Roh akan ada di sekitar rumah. Roh ni mula-mula keluar, dia kemama dipanggil. Supaya kita bangun tidur. Bangun tidur ni kita kemama. Bukan bangun tidur gaguh mandi lalu dak. Kita kemama dulu. Duduk mana ni? Rasa tidur pala kau ni, tengok pala duduk lenu, tidur buah kan? Maknanya 2-3 detik tu kita kemama lagi. Begitulah keadaan ruh. Mula-mula keluar daripada jasad, dia tengah kemama. Bapa ni aku juga. Dia nampak bini dia, anak dia, dia nampak sayang sahabat duk mari, duk baca Yasin ke apa. Dia nampak belakang. Demi Allah, kita akan nampak belakang. Kemudian sudah solirah gapo maka kita ni akan dibawa naik ke langit oleh malaikat. Malaikat ini akan mengiringi kita naik ke langit. Langit yang pertama, malaikat penjaga langit akan bertanya, siapa dia ni mari ramai-ramai ni? Membawa siapa dia ni? Dia buat sama-sama dia. Hak ni berkata, orang juruh ni maya ben tak tinggal. Kuliah pun aja dengar gapo ni. Orang juruh ni tak deraka kau tu lelaki gapo ni. Maka penjaga langit pun buka pintu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mari masuk. Sila. Lepas tu penduduk langit pun pakat duk puji belakang kita. Supaya kita pergi rumah anak beranak, mau waris-waris. Kan kita masuk kat tu, kop itu tu, hak mana ada cokoh ni maka semak lah ni lama tak jumpa. Segala ni pakai duk puji belaka. Lagu mana perasaan kita? Suka kita. Ni langit yang pertama baru. Belum langit kedua, langit ketiga, sampai 7 lapis, sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga sana Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Allah Ta'ala akan tanya kepada malaikat. Walaupun Allah Ta'ala tahu dah, dia tanya, membawa siapa dia ni, wahai hamba-Ku? Ya Allah, aku bawa hamba-Mu yang jujur ni atas dunia, nama si Fulan bin si Fulan. Mari, aku nak tengok dia, aku nak jumpa dengan dia. Tak sabar nak jumpa. Orang beriman, tuan-tuan, orang jujur ni biasanya mati awal. Sebab apa mati awal? Sebab Allah tak sabar nak jumpa dengan dia. Dan dia pun tak sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Hak panjang umur ni siapa biasanya? Orang zalim. Orang zalim, orang amalan tak ada ni biasanya panjang umur. Pok kita umur ni panjang umur. Kenapa panjang umurnya? Bukan bermakna Allah Ta'ala tak sejumpa, tak. Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita bertaubat. Allah Ta'ala nak suruh kita ni buat banyak lagi amal ibadat. Buat misalnya orang lain 10 tahun, boleh buat rumah, boleh beli kereta, boleh beli bini, boleh menikah gapo 10 tahun kerja. Ada orang kerja sampai ke 50 tahun kerja baru boleh buat rumah. Ni begitulah. Orang soleh ni tuan-tuan sekalian, dia tak sabar nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kebanyakan orang soleh tu guru mati awal. Tapi orang zalim biasanya lagu mana? Panjang umur. Tengok Fir'aun. Fir'aun ni mengikut satu riwayat tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Walaupun makan macam-macam tak pernah sakit. Sakit demam gitu ya. Tak ada nyakit dia. Mati dia kenapa? Mati dia ditelan air laut. Mati dia ditelan oleh bumi. Bukan sebab mati kerana penyakit. Ni umur panjang jangan sedap sangat. Umur panjang ni maknanya Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita bertaubat. Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita, carilah amalan sebanyak-banyaknya. Maka roh tadi akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pun tunjuk, wahai malaikatku, tunjukkanlah tempatnya di syurga ni. Bawa pergi. Kalau kita pergi rumah orang kat, tunjuk bilik dia di mana, tempat tidur dia di mana. Dilayan bagaikan VIP. Maka ditunjukkanlah tempat istana kita dalam syurga. Kita ni roh. Kita pun apa sukanya kita. Tapi belum sampai masanya. Mu tak boleh masuk lagi. Mu kena tunggu dulu di bawah dulu. Mu kena tunggu dulu. Maka dibawa roh kita kembali ke alam kubur, dimasukkan ke dalam jasad kita. Bila? Apabila kita terbujuk kaku dalam kubur. Orang balik belakang, sorang-sorang dalam kubur kita, maka masa itulah ruh kita ini akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Makanya kita akan hidup di alam akhirat dia panggil. Hak tubuh kaku tu mayat dah. Hak tu akan jadi baja. Tapi hidup kita di alam yang lain supaya mimpi jadi. Ni keadaan kita lagu tu. Maka ruh tadilah akan guling duduk dalam kubur menanti berlakunya hari kiamat. Tapi bagi orang yang beriman, dia duduk dalam kubur, dia suruh semeta ya. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur ni 309 tahun. 309 tahun tidur dalam gua. Bangun-bangun rambut panjang, kuku panjang. Berapa lama kita tidur ni? Berasa semeta ya. Hak tu berkata semalam hak tu kata terlelap yang saat ni. Padahal berabad-abad lamanya telah berlalu. Allah Ta'ala punya kuasa tuan-tuan. Tak ada pelik sekian pun. Walaupun kita kata Allah payahnya duduk kubur, dia beralik dengan main, beralik dengan tepuk tapau, beralik dengan keindahan yang Allah Ta'ala janjikan kepada dia. Sekiranya kubur dia taman kepada taman syurga. Tapi bagi orang yang sebaliknya, dia cukup menderita. Besok duduk tempat luar, mari-mari tempat sepik. Kita pula dosa banyak, semaya bedok gapo dok. Hak baru mati masuk kuburnya, asal saat ni baru. Hak masuk kuburnya. Tapi malam ni ngorek Isa ni pun tak tahan dah. Tak tahan dah, merintih-rintih, merayu-rayu dah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, cepat-cepatlah kiamat. Ya Allah, tak tahan dah. Baru apa jam baru. Dah ngadak lah ke depan beribu tahun lagi. Allahu Rabbi. Tak tahan lah ya Allah. Kiamat cepat-cepat dah. Jadi ingat ke kiamat ni selesai masalah dah. Ni baru beginning dia panggil. Permulaan baru. Langkah yang pertama.
yang ke depan tu menjanjikan banyak lagi penderitaan. Boleh rasa. Siapa-siapa nak rasa api neraka kan? Ni